أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sentiasalah kita mengucapkan nikmat yang Allah berikan dengan bersyukur kepada Allah, dengan kita mengungkapkan hamdalah, mengucapkan alhamdulillah. Kerana yang berhak kita puji itu segala pemberiannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita adalah hamba Allah yang sentiasa mengesakan Allah, yang sentiasa membesarkan hanyalah Allah, yang memberi kita rezeki, Tuhan Rob yang mengurus hidup kita, yang memberikan kehidupan, memberikan rezeki, yang mengetahui segala rahsia yang kita lakukan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tampilkan rasa kesyukuran daripada hati kita, ungkapan daripada mulut, tapi zahirkan dengan perbuatan kita daripada hati kita, tanda kita syukur, iaitu kita sentiasa memastikan apa yang kita lakukan dengan ikhlas. Ikhlas maksudnya kita sentiasa memberikan hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rabb kita, yang tempat kita syukur, yang tempat kita mengharap, yang tempat kita letakkan setinggi-tinggi kasih kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah, dan juga kita meletakkan segala yang berlaku itu adalah dengan izin Allah, sama ada ianya qada yang baik ataupun sebaliknya. So pagi ni insya-Allah saya nak kongsikan tentang satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita, iaitu tentang mindset. Okey. So banyak orang bercerita tentang mindset, bila cerita tentang kehidupan, yang ilmu yang sentiasa diwar-warkan ialah tentang mindset. Apa dia mindset ni? Mindset ni ialah dua perkataan, mind dan set. Mindset tu daripada kita menentukan kita ataupun pegangan kita. Mindset ni adalah pegangan kita, belief system kita. Jadi dia adalah satu perkara yang ada dalam, selalu mind ni di dalam bahasa Melayu kita kata minda kan. Jadi minda, apa yang kita setkan dalam fikiran kita kan, itu mungkin secara umum kita faham cara macam itulah kan. Tapi sebenarnya mindset itu adalah pegangan kita, belief system kita, sistem kepercayaan kita. Jadi dalam yang saya nak bicarakan pagi ni adalah tentang mindset Qurani. So kami di PLBQ ni memang kita punya perkara yang kita kongsikan ialah tentang cara belajar mengaji Al-Quran. Tapi yang paling besar yang kenapa kita nak baca Al-Quran, kenapa kita nak menjadikan Quran itu bukan sekadar bacaan, tapi ilmunya kita nak jadikan dia adalah petunjuk atau panduan dalam kehidupan kita kan. Kerana sesungguhnya Al-Quran itu adalah kalamullah, dan di dalamnya ada keimanan. Jadi keimanan kita tadilah yang menjadi dasar kepada mindset kita, iaitu akidah kita, pegangan kita, belief system kita. Kalau kita dalam Islam, dia punya tiang-tiang agama itu ialah berkenaan dengan iman, Islam, ihsan, dan tiga perkara tu. Iman, Islam, ihsan. Jadi ini adalah mindset yang perlu kita letakkan dalam kita punya tindakan kita. Saya bagi contohnya dalam bagaimana mindset memainkan peranan kan. Kita ketahui kan hari ni kita banyak pendedahan tentang bila nak kita pergi kelas-kelas motivasi ataupun baru-baru ni masuk tahun Hijri, Muharram 1445, dan selalu kita
tentang keazaman kan. Jadi perkara yang mendasari benda tu ialah tentang untuk kita capai sesuatu tu, dia kita punya mindset kan. Kita mindset yang mesti mindset yang benar, mindset yang betul. Apa dia mindset yang benar, mindset yang betul? Mindset yang betul ialah sandarannya ialah Qurani. Ya. Kerana apa sandaran dia Qurani? Ya. Maksudnya merujuk kepada Al-Quran. Kerana Al-Quran itu adalah panduan hidup kita. Kan dia manual kehidupan kita. Kan? Itu disebut dalam jelas, maknanya dalam satu daripada rukun iman, kan? Iaitu percaya kepada kitab-kitab. Kan? Jadi kitab yang Allah turunkan kepada umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang untuk kita gunakan sebagai panduan itu Al-Quran. Kan? Jadi apa dia kandungan Al-Quran? Kan? Sudah tentu ialah petunjuk-petunjuk untuk kita menjalani kehidupan berasaskan kepada Al-Khaliq yang menciptakan kita. Sebab itu Al-Quran itu ialah kalamullah. Kalamullah, maknanya kata-kata Allah, yang memberi panduan kepada kita. Dan banyak aturan-aturan kehidupan yang perlu menjadi pegangan kita ialah mesti berpandukan kepada Al-Quran. Contoh dia, kita nak memahami qada qadar Allah. Bagaimana kita nak beriman kepada Allah, bagaimana kita nak beriman kepada Rasul, bagaimana kita nak beriman kepada kitab-kitab, semuanya panduannya datang daripada sumber yang autentik, yang Allah menjamin tidak ada keraguan di dalamnya, iaitu Al-Quran. Jadi bila kita bercakap tentang konteks kenapa kita nak belajar Al-Quran, mindset kita mesti diperbetulkan. Maknanya kita belajar Al-Quran ni untuk apa? Adakah sekadar kita sebagai mengaku kita orang Islam dari kitab Al-Quran dan kita wajib baca, dan itu sahaja ke? Jadi kita mesti sedar tentang tanggungjawab kita terhadap Al-Quran itu sendirilah, tanggungjawab. Jadi ada ulama menggariskan, yang pertamanya Al-Quran tu naklah kita imani. Imani maknanya beriman. Apa maksud iman? Iman ni sesuatu yang kita lapaskan, sesuatu yang kita teguhkan ataupun kita benarkan dengan hati kita, dan kita mesti laksanakan. Itu makna gabungan kan. Dia mesti synchronize tu. Makna apa kita cakap, apa kita rasa, dan apa kita mesti buktikan dengan perbuatan kita. Itu maksudnya iman, makna belief system kita tu, kepercayaan kita kan. Makna ni yang akan memandu kita dalam kehidupan kita kan. So, saya bercakap dengan qada qadar Allah tadi kan. Kita macam mana kita nak percaya kan, Allah itu Rabb kita, Allah itu sesuatu yang gaib, yang kita tak nampak, yang kita perlu percaya dan yakin. Dan itu pun adalah tunggak kepada keimanan kan. Maksudnya beriman kepada perkara-perkara yang gaib kan. Allazina yu'minuna bil ghaib, maknanya Allah, malaikat, dosa, pahala, semua perkara-perkara yang kita intangible, tak nampak kan. Tapi kita kena, yang menjadi kekuatan dia ialah belief system tu, maknanya kepercayaan kita kan. Kepercayaan tu mesti dibuktikan dengan bagaimana kita mengikat kepercayaan itu kan. Seperti kita percaya kepada Allah kan, itu akidah ataupun kita punya yang mengikat kehidupan kita kan. Percaya bahawa Allah tu wujud, Allah tu ada, Allah tu yang mengurus, Allah tu Rabb kita. Dan dari situlah kita mengabdikan diri kepada dia. Allah tu sebagai ilah kita kan. Kita baca la ilaha illallah, Allah tu sebagai tempat kita mengabdikan diri. Kita percaya dan yakin, mesti dibuktikan dengan pengabdian kita kepada Allah. Sebab itu kalau kita tengok urutan dalam Al-Quran ialah amanu wa amilus salihan kan. Kalau kita bercerita tentang Allah, cerita tentang orang takwa juga, iaitu allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salah. Pembuktian dia ialah, sebab tu ada rukun iman, rukun Islam kan. Kita percaya mesti dibuktikan dengan penyerahan kita kan. Jadi dalam rukun Islam tu adalah mengucap dua kalimah syahadah dan menunaikan solat kan. Yang rukun Islam yang 5 itulah kan. Mana tu pembuktian daripada keimanan kita.
Jadi mindset ni yang kena ada dalam diri kita. Mindset ni asas dia mesti diletakkan. Mungkin orang kata mindset tu selalunya kita fikir fikiran kita lah, akal kita, kan. Maknanya apa yang terlintas kat fikiran kita kan, yang kita mengelamun, kita berfikir, itu 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 di mind kita kan. Mind ni maknanya akal, fikiran kita. Tapi yang membentuk pemikiran kita ialah dalam hati kita. Itu yang tapak dia tu, akidah tu, iman itu mesti letaknya dekat hati kita, kan. Untuk menjadi orang takwa tu dia mesti beriman pada perkara-perkara yang baik. Letak iman tu ialah, Nabi bila ditanya kat mana takwa tu, at-taqwa hahuna, Nabi tunjuk kat sini, dada. Mana apa yang ada dalam dada itu. Dalam dada tu ada apa? Ada hati, ada perasaan, kan. Jadi bila iman itu diikat ataupun dengan pemikiran kita diikat dengan keimanan ataupun akidah, maka segala bentuk perkara-perkara yang kita fikirkan, kita nak buat, kita nak rancang, mesti berbalik kepada basic dia tadi, iaitu akidah. Apa tu akidah? Yang pertamanya akidah ni, kalau kita aqaidul iman itu tergandung dalam pengakuan kita dalam syahadah tu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mana tunggak dia tu ialah dalam syahadah kita tu. Dan kita mengakui Allah tu lah Rabb, Allah tu tempat kita abdikan diri. Dan Nabi Muhammad itu ialah jadi ikutan kita, kan. Jadi dua perkara yang sangat penting dalam kita membina kerangka mindset kita tu, asasnya tu isi akidah, kan. Ibadah contohnya kita buat ibadah solat ini ibadah khusus, kita rujuk, saya bawa kepada ibadah khusus dulu, dan barulah kita bawa kepada ibadah umum, kan. Bagaimana menjadikan apa yang kita lakukan itu amal soleh yang ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu yang kita diperintahkan, kan. Maknanya Allah sebut dalam Al-Quran dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah tidak ciptakan manusia itu, dan Allah tidak ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Makna bentuk apa yang kita buat mesti ada nilai pengabdian kepada Allah. Jadi macam mana kita, mindset kita tu ialah apa yang kita lakukan. Contoh tadi dalam solat, kalau tunggak pegang kita akidah, kita bukan solat sebab benda lain. Contohnya kita disuruh khusyuk dalam solat, kita rasakan bahawa dalam solat itu kita merasa seperti yang Nabi kata, ihsan tu anta'budullaha ka'annaka tara. Kamu beribadah tu, kamu mengabdikan diri kepada Allah, kamu rasakan seolah-olah kamu melihat Allah, kan. Wa illam yakun tara, dan tak mungkin kamu melihat Allah, tapi wa illam yakun tara, Allah, sesungguhnya Allah itu maha melihat kamu. Itu perkara yang jadi belief system kita yang kita kena kukuhkan, bahawa kita boleh rasa melihat Allah tu dengan kita melihat kebesaran Allah, daripada Quran yang Allah sebutkan, ceritakan. Contohnya Allah suruh kita lihat, inna fi khalqis samawati wal ard, sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi itu, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan perubahan siang dan malam. Benda yang kita boleh lihat dengan mata kepala kita, itu adalah kebesaran Allah. Allah repeat berulang-ulang kali dalam Al-Quran untuk bina kita punya keyakinan. Bila kita lihat alam, alam apa pun lah, alam haiwan, alam manusia, segala bentuk alam, kita akan rasa bahawa ada kuasa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang menjaga benda ni, yang mengurus benda ni. Itu yang penting. Bila kita tahu benda ni, kalau dalam ibadah solat kita bertahu bahawa Allah itu maha melihat, dan melihat Allah itu tidak ada keterbatasan. Maksudnya Allah tahu dalam hati kita. Tak ada siapa tahu dalam hati kita kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Sekecil mana pun, kita terbit dalam hati kita, Allah mengetahui. Jadi benda tu yang kita kena pasak dalam keimanan kita, meyakini bahawa Allah melihat kita, Allah yang menolong kita, Allah yang memberi kita rezeki, Allah yang segalanya, Allah itulah
tadi yang kita sebut sebagai ikhlas tadi, memberikan hak pada Allah. Barulah kita solat, kita tahu kita solat ni bukan kerana kita nak menunjuk pada orang, atau kita solat ni kita pun tak tahu apa sebab kita solat, kita ikut-ikut sebab orang kata kena solat. Tak solat berdosa. Adakah itu dia punya pegangan kita? Pegangan kita ialah kita solat tu sebab itu adalah perintah Allah. Dan kita rasakan Allah tu Tuhan kita yang maha kuasa, yang maha esa, dan kita adalah hamba. Sebab itu tadi bukti dia ialah ketundukan, menyerah. Itu waktu nama Islam. Islam tu penyerahan, tunduk, patuh, kan? Dan bukti dia ialah dengan menjadikan ibadah. Sebab hamba tu abadun, perlakuan abadun kepada Allah tu ibadah, kan? Ibadah tu ialah perlakuan ketundukan, kepatuhan. Hamba, kan? Hamba, kan? Tapi hamba kepada Allah tu kan seperti hamba kepada manusia, kan? Jadi kita mesti benar pegangan kita tu. Jadi nak dapat benar kepegangan ni ialah daripada Al-Quran tadi. Mindset kita mesti Quran ni. Mana yang mendasari kita dalam perlakuan kita tu ialah akidah kita, pegangan kita. Bahawa kita yakin bahawa Allah yang perintahkan macam ni. Jadi barulah kita rasa sebagai hamba kita akan redha. Waktu baca raditu billahi rabbah, ya Allah aku redha, ya Allah kau lah Rabbku, kau lah Tuhanku. Kau yang mengurus hidupku, kau yang memberi segala-galanya, ya Allah. Dan hanya kepadamu aku tunduk patuh. Jadi dalam kita menjadikan segala aktiviti kita menjadi amal soleh, tunggak dia ialah iman tadi. Jangan pisahkan iman dengan kita punya ibadah, dengan apa yang kita nak lakukan. Sebab itu Nabi mengajar kita nak mulakan baca bismillah. That's it, connection kita, hati kita tu mesti ada dengan Allah. Connection kita, itulah cara kita mentauhidkan Allah. Jadi jangan ada benda-benda lain dalam hati kita selain daripada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Terjerumus saja kita kepada satu sempang lain, kita tidak lagi ikhlas. Ikhlas tu maksud menyucikan, membersihkan hati kita tu daripada sebarang kekotoran yang lain, sebarang apa-apa sekalipun. Sebab tu ikhlas tu, khalasa tu maksud dia membersihkan, menyucikan sesuatu yang suci yang tak ada bercampur dengan benda-benda lain. Itulah ikhlas. Sebab tu bila kita baca surah Ikhlas, kita nampak tunggak surah Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allah ahad, Allah maha esa, Allah saja tunggal, Allahus samad, Allah tempat bergantung. Ni dua benda yang selalu menjadi kekeliruan kita, kan, dalam kita menentukan niat kita, kan. Bila kita sandarkan niat pada Allah, kita mesti yakin hanya kepada Allah saja kita besarkan. Jangan ada benda lain yang kita besarkan. Jangan ada benda yang selain daripada Allah yang kita nak besarkan. Jadi itu sebab mindset kita. Sebab itu kadang-kadang kita jadi, bila kita nak buat sesuatu tu, bila bukan mindset akidah ataupun mindset Qurani ni, dia akan menjadikan macam kita nak buat sesuatu. Kita nak buat sesuatu tu, kita akan berfikir, kenapa aku nak buat ni? Untuk apa tujuan dia? Kan, kadang kita lakukan sesuatu tu kerana apa? Nak mencari kemuliaan di sisi manusia ke? Kan, kadang kita buat kerja, contoh kita bekerja di pejabat, kan. Dalam hati kita tu macam-macam. Kan, macam mana kita nak luruskan supaya hati kita tu bekerja kerana Allah. Kalau kita kerja kerana Allah, tentunya kita akan dipelihara oleh Allah. Tapi kita bekerja, sometimes kita bekerja, niat kita tu tak betul kepada Allah, kan? Kenapa kita buat kerja tu? Kerana nak cari rezeki, kerana yalah tak ada buat apa, kita kerja lah, kan? Kalau tak kerja macam mana? Nampak? Kita, itu jawapan-jawapan yang biasa kita pegang, kan? Tapi kalau kita buat sesuatu tu, mindset kita ialah akidah, aku buat ni kerana Allah. Bila kita fikir aja Allah
Allah tu maha melihat. Allah tu lah tempat aku minta pertolongan. Allah tu lah yang memberi aku rezeki. Allah tu lah yang tahu apa aku buat, dan akan dicatat dan akan diperhitungkan nanti. Sebab kita dalam akidah kita percaya bahawa akan ada hari pembalasan, kan? Kita akan bertemu Allah. Jadi mindset kita tu, kan? Contoh hari ni kan orang kata kerja nak ikhlas. Macam mana kerja nak ikhlas, kan? Macam mana kita jadikan kerja tu satu ibadah? Mesti niat tadi tu, niat tu faham niat dah, semua orang berniat. Tak ada orang buat kerja tak ada niat, mesti ada niat. Sebab tu innama a'malu biniat. Kerja tu mesti ada niat. Apa kita buat mesti ada niat. Kecuali orang yang tak waras je lah, tak ada niat, kan? Buat kerja tanpa niat, kan? Mesti ada niat. Jadi sama ada niat tu kita niatkan kepada Allah atau tidak. Bila kita niatkan kepada Allah, waktu kita mulakan bismillah, kita connectkan kebergantungan kita pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu Nabi kata kalau kita tak mulakan sesuatu tu dengan bismillah, terputus kita daripada rahmat Allah. Kan? Terputus tu sebab kita tak ingat Allah. Kan? Kita buat benda lain, kita ingat benda lain, kita buat tu benda lain. Sebab itu orang rasa macam keterpaksaan dalam sesuatu perkara tu. Kan? Contoh kita solat terpaksa. Sebab tu susah nak khusyuk. Sebab kita solat tak khusyuk. Sebab kita rasa terpaksa. Sebab dia satu benda kita rasa Islam tu menyuruh kita, tapi kita tak letak atas asas akidah. Kalau kita letak asas akidah bahawa Allah tu Rabb kita, Allah tu yang mencipta kita, Allah tu yang maha pemurah, maha pengasihan, apakah kita akan memperlakukan begitu? Sudah kita rasa kita akan dilihat oleh Allah. Kita rasa setiap gerak-geri kita tu diakses oleh Allah SWT. Mungkin luaran orang lain boleh nampak, tapi dalaman hati kita tu, niat kita tu. Jadi kalau sememangnya kita meletakkan betul akidah dari mindset kita, kita akan sentiasa, tu dia kata takwa, kita akan sentiasa membina benteng-benteng. Yang katakan takwa tu lalu membina benteng supaya jangan kita mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala, perintah dia. Kita akan jaga. Kalaupun kita terbabas, memang manusia tu tak sunyi daripada melakukan kesilapan, kita akan kembali kepada Allah. Kan? Wa inistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Dan ambillah masa sedikit untuk kita beristighfar, untuk kita patah balik. Allah amat suka orang yang, dan kalau kita baca ayat tu terus dia dalam surah apa tu, surah Hud, summa tubu ilaihi yumatti ummata anasana. Sebab kita bertaubat tu Allah bagi kita nikmat dalam kehidupan tambahan. Yumatti ummata anhasana, nikmat tu dah baik dah. Allah kata nikmat yang baik, nikmat tu dah baik, tapi Allah kata mata'an hasanan. Subhanallah. Kalau kita ikut panduan Al-Quran, kita akan dapat satu. Orang kata hari ni sibuk nak cari motivasi lah, apa segala, kan. Mana Al-Quran tu dia dah memang bimbingan dia untuk makanan kepada roh kita, jiwa kita. Ibadah tu ialah makanan ada roh kita, jiwa kita. Kadang kita bagi makanan fizikal cukup, bagi makanan otak kita cukup, tapi kita tidak bagi makanan kepada jiwa kita ataupun hati kita. Tempat yang control everything, kan, hati tu, kan. Jadi berbalik kepada tadi, jadi bila kita, contohnya lah, kita bekerja dekat office atau kat mana-mana saja, ada satu CCTV sedang merekod kita punya perbuatan kita. Mungkin hari ni dah ada yang CCTV ada boleh rakam sama suara dan sebagainya, walaupun orang kata privacy dan sebagainya,
Tapi ada setengah tempat dia letak benda tu kan. Macam kita masuk ke mesin ATM kan. Ada benda tu. Jadi orang nak lakukan tu pun kita dah rasa cuaan. Even orang yang nak melakukan perkara-perkara yang tidak baik pun dia akan rasa macam ada pula tengok kan. Dia akan tahu ada sesuatu yang sedang merakam benda tu. Cuba kita bayangkan Allah tu Maha mengetahui. Itu keimanan tu. Belief system kita. Kita percaya Allah memang bagi terbaik untuk kita. Walaupun kita rasakan kadang-kadang kita ditimpa musibah dan sebagainya. Tapi disebabkan kita tahu Allah tu Maha baik, Maha kaya, Maha agung, Maha besar, kita akan merasakan Ya Allah, kan? Kita akan tetap rasa nikmat tu. Kan? Walaupun kita diuji, macam mana kita nak redha, kerana kita tahu segalanya itu datang daripada Allah yang Maha baik. Kan? Maha suci, Maha agung dan sebagainya lah. Kan? Dalam kita membesarkan Allah itu. Jadi kita akan ada rasa keinsafan dalam hati kita. Kalau kita bekerja tu, kita tak payah CCTV pun, kita akan buat sebaik mungkin. Sebab dalam kita melakukan tu, kita nak dapat redha Allah. Kan? Rezeki tu memang dah Allah tetapkan. Tapi dalam kita berusaha tu, dalam berikhtiar itu, yang nak kita capai itu adalah amal soleh. Sebab itu iman mesti amal soleh. Kan? Allah sebut dalam surah Al-Asr, selalu kita baca kan. Kalau nak habis ceramah ke ada kan, baca dengan surah Al-Asr. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat tawasaw bil haqq tawasaw bis sabr. Kan? Demi masa sungguhnya manusia itu dalam kerugian. Wal asr, demi masa, Allah bersumpah dengan masa. Dan sesuatu yang besar berkenaan dengan masa. Innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia itu semua dalam kerugian. Dan Allah beri pengacuan illal ladzina amanu wa amilus salihat. Illal ladzi, kecuali ataupun melainkan orang-orang yang amanu, telah beriman mereka. Bukan kadar percaya-percaya macam tu je. Iman tu ialah apa yang ada kita lafazkan. Tadi rukun iman tu lah. Maksudnya kalau kepada Allah tu kita benar-benar yakin bahawa Allah tu Maha melihat, Allah tu Maha mengetahui, Allah mencatat segala kan. Faman ya'mal mithqala dzarratin, sekecil zarah. Maknanya kalau dalam sistem kuantum tu, yang paling kecil tu zarah. Elektron paling kecil ni kan. Zarah di mana zarah kan? Pun akan Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang melakukan kebaikan, sekecil zarah saja kamu akan lihat, diperlihatkan. Ya Rabb, diperlihatkan. Begitu juga kalau kita buat sebaliknya. Kalau kita percaya dan yakin dengan ayat ini, mana mungkin kita berani nak menang kita bekerja tu, kita nak culas, kita nak ada fikir something, nak dengki kawan dengan nak hati kita tergitu tergini semuanya. Pastinya kita akan sentiasa kembali pada Allah. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Sebab kita dalam jiwa kita ada hawa nafsu. Dalam badan kita ni ada hawa nafsu yang mungkin senang diperkudakan oleh syaitan. Jadi kalau kita mempertuhankan hawa nafsu, maknanya kita melebihkan hawa nafsu dalam hati kita, maka kita akan mudah terpesong. Sebab tu kita tadi ikhlas tadi. Kita baru tahu Allah, 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 Allah. Dan bila kita nak terlencong sikit, kita ingat Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Dan kita sentiasa subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, astagfirullah. Ampun dosaku ya Allah, ampun dosaku ya Allah. Dan kita sentiasa khusyuk sebab kita diperhatikan. Khusyuk tu ialah rasa bertemu Allah. Memang kita tak boleh nampak Allah, Allah itu maha ghaib. Tapi Allah, Nabi kata, anta'budallah
hakaan nakata. Itu ihsan. Bila kita nak buat kebaikan, kita rasa kita melihat Allah. Rasakan seolah-olah kita melihat Allah. Makna nak bagi tahu bahawa macam mana kita nak rasa melihat Allah daripada melihat kepada kebesaran dia. Tang mana kita nak dapat semua tu? Al-Quran. Al-Quran menjelaskan segala-galanya. Bagaimana sifat Allah, bagaimana zatnya, kan? Kat situ je kita tahu Allah tu macam mana. Sebab tu yang menentukan kita mendapat ganjaran suatu perkara yang kita lakukan itu, kebaikan itu, mesti iman. Jadi kita boleh menolak ataupun kita boleh mudah untuk kita menyingkirkan riak, perkara-perkara yang mendatangkan syirik. Riak ni maksudnya buat kerana nak cari kemuliaan di sisi manusia. Kan, orang suruh buat tu, aku buat ni, kan, kita nak rasa kita bagus, kita pandai. Kita buat ni kerana orang puji, nak dapat appreciation, nak dapat penghargaan. Tu niat-niat yang membawa kepada riak. Mana sebab apa riak menjadi satu syirik? Sebab kita tak letakkan Allah tadi yang nak memberikan ganjaran. Allah tadi yang menentukan, mengurus hidup kita. Kenapa pula kita kepada benda lain yang kita nak syirikkan ataupun kita nak mintakan kemuliaan, sedangkan kemuliaan tu di sisi Allah, kan? Begitu juga kenapa kita sum'ah, kan? Kenapa kita takabur, sombong, kan? Ni aku yang buat ni, kalau aku tak buat ni korang tak dapat ni. Sebab kita rasa macam bangga diri, kan? Jadi benda-benda tu kita boleh hindarkan dengan akidah tadi. Jadi persoalan kita hari ni, kenapa kita dalam ibadah kita tak khusyuk, ialah kita tak letakkan akidah, pegangan kita tu. Sebab tu hari ni kita tengok dalam motivasi, apa yang mereka cuba bina dulu ialah mindset. Nak berjaya dalam bisnes, mindset. Betul dia, kan? Kalau siapa ada baca buku berkenaan dengan Ken Honda, seorang yang sangat percaya kepada penghargaan, appreciation, kan, gratitude, syukur. Dia bukan orang yang pegang pada Islam, kan, tapi dengan mempercayai sesuatu yang bersyukur tadi, dia rasa dia akan senang dapat rezeki. Berbilion-bilion buku dia, Happy Money, orang beli, kan? Berjuta-juta orang beli. Kan? Cerita Ken Honda, Happy Money, kan? Jadi dia percaya kepada sesuatu yang bila kita mengucapkan syukur, kan, itu kalau dalam bahasa Jepun dia panggil arigato money, kan. Apa-apa je, keluar duit ke, dapat duit ke, apa ke, arigato money, terima kasih duit, kan. Yang kita ikut. Dan kita memang dah ada syukur tu, tapi kita ada lebih besar daripada itu, iaitu Allah SWT, tempat kita berpegang, berpaut. Tapi kenapa kita nak berpaut kepada benda-benda lain, kan? Dengan pada manusia, pada harta, berpautlah bergantunglah kepada Allah SWT. Benda ni memang bukan senang untuk kita bina dia punya mindset dia tu, kan? Jadi kalau kita bisnes, mindset kita apa? Allah. Contoh kita buat bisnes, kan, kita nak menjual barang-barang kepada pasaran, kan. Dan kita kena buatlah aktiviti dia, kan. Jadi aktiviti itu adalah perkara-perkara marketing, kan. Itu adalah usaha kita, ikhtiar kita. Itu juga diperintahkan oleh Allah, tapi mestilah ikhtiar itu diikat dengan keimanan, kan. Jadi bila ikhtiar itu diikat dengan keimanan,
barulah dia ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya kita buat iklan, yang kita ingat iklan tu yang akan memberi kita rezeki. Yang memberi kita rezeki itu tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena belajar contohnya ilmu-ilmu marketing kan. Kita kena kaitkan yang nak memberi ilmu dia tu Allah, yang nak berikan kita ada ikhtiar untuk laksanakan benda tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana penghasilannya tu kita serah pada Allah, itu yang dipanggil tawakal. Dia tak ada terpisah dengan kita. Habis kalau gitu dah Allah tentukan, kita tak payahlah berusaha, tak ada. Sebab dia mesti gandingkan dua tu. Iman, amal soleh. Amal soleh tu ialah ikhtiar kita, usaha kita, untuk kita capai keredaan Allah dalam kita melakukan dia. Seperti ibadah khusus kan, Allah suruh kita solat. Solat tu untuk membina keikhlasan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kan, dan kita meyakini bahawa Allah yang mengurus hidup kita, Allah yang tidak ada yang lebih besar kan, yang maha agung, yang maha mengurus hidup kita yang terbaik. Semua itu dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mesti jadikan pegangan kita tu kan, landasan itu ialah Quran ni. Maknanya Quran tadi kita, bila kita belajar dia membaca dan kita memahami dia, kemudian kita praktikkan dia dan kita jadikan dia sumber dalam kehidupan, panduan kehidupan kita. Jadi bila kita nak fikir kan, selalu orang dalam motivasi juga meletakkan kan, apa yang kita fikir, apa yang kita rasa, apa yang kita buat kan. Mana fikiran kita mesti letak dia ialah penanda aras dia ialah akidah. Begitu juga perasaan kita mesti diurus dengan akidah kan. Kadang kita rasa resah, banyak sekali Allah, Nabi kan, melalui Nabi itu Allah berikan panduan macam mana nak melepaskan diri daripada keresahan kan. Dengan kita mengingati Allah, Allah kata ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan kamu mengingat Allah kan, ingat tu kat hati, yang ingat ni kat hati, ingati Allah, hati kamu tenang. Banyak doa-doa kan, dan Allah macam-macam janji Allah yang pasti Allah akan tunaikan bila kita mengingati Allah kan. Jadi jangan kita layan benda yang di luar kita punya. Contohnya kita fikirkan masalah kita macam mana nak selesai ni, macam memang kita kena berusaha. Usaha tu ialah satu jalan. Jalan tu mesti kita, yang bagi solution ni Allah, yang bagi nak senangkan ni Allah. Sebab tu kita, dalam kita berusaha, connection kita dengan Allah tu dia akan ada sentiasa, kerana Allah yang nak bagi solution ni, bukan ada benda lain. Jadi kita akan rasa sangat khusyuk kita kan. Khusyuk ni ialah rasa bertemu Allah kan. Allah kata allazina yazunnu annahum mulaku min rabbihim. Makna khusyuk tu ialah rasa bertemu Allah kan. Kalau dalam solat kita nak khusyuk tu, ataupun dalam kita melakukan perbuatan-perbuatan baik kan, nak rasa khusyuk tu rasa. Sebab tu tadi iman tu mesti attach dengan kita punya amal soleh. Amal soleh ni tu amal baik kan, amal kebaikan. Jadi kita dapat hindar daripada amal benda-benda yang tak baik, benda yang menurut hawa nafsu kita kan. Jadi sebab tu yang membawa kita kepada itu ialah kita punya iman kita, mindset. Saya selalu sebut mindset akidah ataupun mindset Quran ni lah. Itu je yang kita kena. Jadi contohnya kita kata kita malas. Apa punca malas? Walaupun Nabi ada bagi doa kan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Rasa lemah, rasa malas. Manusia tu memang ada kalau dia ikut hawa nafsu. Tapi kalau kita tahu kita ada Allah, kita minta ya Allah. Sebab tu tadi ada doa. Doa tu untuk kita connect pada Allah.
supaya kita sentiasa cari Allah ni. Kalau kita perasaan kita tu, nafsu kita yang diganggu tu kan, diganggu ni, memang ada makhluk yang Allah dah bagi tahu ni, iaitu syaitan ni. Syaitan ni musuh kamu yang nyata. Dia akan membisik-bisikkan kat dada-dada kamu. Itu kita baca dalam surah An-Nas kan. Dia akan membisik-bisikkan, datang dan pergi. Sebab tu kita kena baca 30 kan, untuk menguatkan kita hubungan tauhid kita dengan Allah kan. Minta perlindungan hanya kepada Allah kan? Dengan kejahatan-kejahatan yang bersifat eksternal dan internal. Internal tu dia tu kan, yang Allah kata apa, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, allazi yuwaswisu fi kan, yang membisik-bisikkan, datang dan pergi. Yang kita Melayu kita was-was kan. Nak kata Arab pun was-was kan. Allazin min syarril waswasil khannas, yang membisik-bisikkan, datang dan pergi. Kejap dia datang, kejap tak ada kan. Daripada mana tu? Minal jin nanti wanas. Yang membisik-bisikkan ni daripada jin dan manusia. Maksudnya jin tu syaitan, dan manusia yang juga syaitan yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nampak jelas dalam kehidupan kita kan. Bila kita ada sandaran, itulah mindset kita, pegangan kita lah. Kalau hari ni orang nak rujuk kepada satu term yang diguna pakai, yang orang senang nak faham, ialah tentang mindset. So mindset kita tu ialah akidah kita, iman kita. Pastikan dianya sentiasa attach dengan dengan segala apa yang kita nak lakukan. Sebab tu jangan lupa kita nak buat sesuatu tu bismillahirrahmanirrahim. Bukan sekadar ungkapan, tapi kita rasakan kan. Sebab tu dimulakan dengan bismillah kan. Ayat tu tiba-tiba je dengan nama Allah. Pelik kan, kita jarang guna dalam buat ayat tiba-tiba je dengan kan. Dengan tu macam dia punya kata penghubung kan. Jadi kita hubungkan apa yang kita nak buat tu dengan nama Allah. Dan bila kita sebut je Allah tu, automatik dah hati kita rasa dah keimanan kita tu kan, belief system kita tu. Allah yang menentukan untung baik, untung rugi lah. Orang Melayu kata untung baik, untung rugi. Dekat rugi tu pun ada untung juga kan. Perkara-perkara yang Allah bagi kita dalam bentuk yang kita tidak sukai kan, musibah dan sebagainya, tapi Allah bagi panduan macam mana nak keluar daripada benda tu dan menerima, redha tu kan. Kita bermuafakat dengan qada qadar Allah. Muafakat maknanya kita tahu yang bagi ni Allah. Tentunya Allah Maha mengetahui. Tentunya Allah lebih tahu apa yang baik untuk kita. Dan kita redha. Bila kita redha tu, kita sebut kan, sebab tu banyak doa-doa Nabi, di antaranya yang Nabi jadi zikir, raditu billahi rabba wa bi islami dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Zikir-zikir tu sebenarnya untuk mengukuhkan keimanan kita. Sebab bila kita ingat pada Allah kan, lepas tu dia suruh zikrullah. Zikrullah yang terbesar adalah kita membaca Al-Quran, memahami ayat yang kita baca tu. Itu zikir. Mana bila kita baca Al-Quran, tentunya kita akan bawa kepada ingatan kita pada Allah Subhanahu Taala. Kerana ayat itu adalah firman Allah, maka hati kita akan cenderung pada berita-berita yang Allah paparkan melalui kalam dia, Al-Quran tu. Jadi kita akan rasa kehidupan ni penuh bermakna kan. Kehidupan ni dengan hidup, mana jiwa kita tu hidup kan. Hati kita hidup. Yang jadi masalah kita, hati kita mati kan. Jadi hati mati, yang Allah kata kalau kita ingkar kepada Allah, Allah terus cenderungkan kita kepada kesempitan kan. Allah kata waman a'rada an zikr
fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa dia berpaling daripada peringatan Allah, ma'isyah dhanka, satu Allah sediakan baginya penghidupan yang sempit. Kita dengar pun gemetar hati kita, takut kita kan. Jadi sebab itu yang mendorong kita semua ni ialah pegangan kita ialah akidah kita. Baru kita akan jelas bila kita beribadah kepada Allah, kita lakukan ibadah. Apa jua yang kita lalui dalam usaha kita melakukan ibadah, sebab ada ibadah khusus ataupun sebaliknya, hati kita itu khusyuk, kita tahu kita sangat memerlukan Allah, kita sangat nak dekat dengan Allah, nak harap sangat pertolongan dia. Maka kita tak adalah kita kadang merungut, kita mana ni dah doa-doa tak dapat-dapat, kan. Dan macam-macam lah kita, perasaan kita yang tidak teguh pada berpegang pada akidah, maka kita akan macam-macam komplain, macam-macam macam-macam lah kan. Tapi bagi orang yang merasai Allah tu, dekat dengan dia, yang dalam apa situasi tu kita belajar untuk redha, untuk syukur, untuk sabar kan, untuk ikhlas, untuk berserah diri kepada Allah, tawakal. Kita faham makna tawakal tu kan, kat mana letak dia tawakal tu. Jadi kita ikat 5 perkara ni, ikhlas, redha, sabar, syukur, tawakal dalam kehidupan kita. Itulah intipati kepada mindset Quran ni ataupun mindset akidah. Jadi bila kita nak fikir kan, kita fikirkan nak minta tu pada Allah, yang nak bagi tu Allah. Allah tu maha luas. Allah tu bagi kepada orang yang bertakwa tu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kan, orang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, Allah jadikan ianya jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan direzekikan daripada punca-punca yang tidak disangka-sangka. Alright. Jadi itu yang kadang-kadang kita dalam kita memberikan saranan-saranan untuk kita kembali kepada belajar membaca Al-Quran ni. Kita kadang niat kita tu lah, niat kita. Kadang kita belajar tu kita sadar nak belajar tajwid aja, nak boleh baca aja, tapi kita tidak melihat kepada dia punya tu mind at the end of dia punya, apa yang kita nak capai bila kita boleh baca Al-Quran. And what's the end of mind, Stephen Covey kata kan, maknanya apa yang kita, yang lebih tu apa dah, yang akhirnya kita nak capai apa kan. Jadi bila kita belajar mengaji Al-Quran ni, sebenarnya untuk apa kan, niat tu. Jadi kadang kita niat tu tak betul, kita pun tak tahu apa kita nak. Dan yang paling musibah kali, niat tak tahu apa nak niat dah. Yang pertamanya niat tu mesti sandarannya kepada Allah. Maksudnya kita antara niat yang kita nak baca Quran tu dapat petunjuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana pertama tu kita dapat nak beriman. Beriman ni sesuatu yang kita percaya, yakin, dan kita nak buat. Itu namanya iman kan. Laisal iman bitamani wala bitihali wa ma fi waqarhi qalbi. Apa yang dibenarkan dan disebut, dibenarkan hati dan diterjemahkan dalam kita punya perbuatan kita. Itu maksudnya belief system, kepercayaan tu. Orang putih pun dia guna benda sama, dia panggil law of synchronization kan. Apa kita cakap, apa kita rasa, apa kita buat, mesti synchronize kata dia. Itulah yang dah ada dah definition iman tu. Iman tu adalah sesuatu yang bukan sekadar. Lepas tu mula hadis tu, laisal iman bitamani. Iman tu bukan angan-angan, wala bitihali, bukan kata-kata
kan. Tapi iman itu adalah sesuatu yang kita ungkapkan dalam hati kita dan kita buktikan dengan membenarkan dengan tindakan kita. Jadi itulah dia punya sistem keimanan gitu tu, belief system gitu. Inilah yang akan memacu proses yang kita nak capai akhirnya kan. Jadi Al-Quran tu kita nak dapat dia punya, lepas kita beriman, kita kena yatslu alaihi, boleh baca lah kan, baca. Maknanya kita nak baca apa dalam, macam kita nak dapat sesuatu ilmu, kita kena baca. Kita dengar, kita baca kan. Dan baca tu untuk apa? Untuk faham apa isi kandung Al-Quran ni, apa dia panduan-panduan hidup yang kita nak ambil daripada Al-Quran untuk kita jadikan sebagai kita punya perjalanan kehidupan kita. Contohnya nak beriman tadi macam mana kan, nak percaya pada Allah ni macam mana. Semua itu bila kita baca Al-Quran kan, itu sumber dia, kita akan faham benda tu kan. Bila dah faham, kita jadikan dia sebagai pelaksana dalam yang memandu kehidupan kita kan. Contoh tadi, kita nak buat sesuatu tu baca bismillah. Sebab kita akan rasa bila kita buat bismillah, kita dapat yang utamanya pertolongan. Kita rasa Allah tu ada bersama kita kan. Kita nak hati kita tu sentiasa ingat Allah, dan kita sentiasa membesarkan hanyalah Allah, bukan ada benda lain. Yang mengesakan datang ni mesti daripada Allah. Nak bagi izin ni Allah kan. Apa pun aku buat ni, yang nak izin dia tu Allah. Lepas tu kita bantak, ya Allah tolong, kita selalu doa baca bismillah. Bila kita baca bismillah tu, jangan mulut baca, hati tak sambut. Hati mesti sambut. Apa hati sambut? Ialah membesarkan Allah. Ya Allah tolong ampun, ya Allah, aku nak buat benda ni untuk capaikan redha-Mu ya Allah kan. Kau hindarilah aku daripada merasa riak, ujub, takabur, sum'ah. Kau peliharalah hatiku ya Allah, supaya aku benar-benar yang aku buat ni lah untuk mencapai redha kepada Engkau ya Allah. Kalau itu je sentiasa kita bina dalam jiwa kita, memang kita solat pun kita akan rasa lain macam kita solat. Sebab kita tahu, kita tunduk patuh. Perkara-perkara yang kita lakukan di dalam solat itu menunjukkan ketaatan, ketundukan, kepatuhan ada dalam tu. Bila kita sujud, kita rasa ya Allah. Kalau kita ada masalah, kita tahu nak minta pada dia dengan hati kita, bukan minta dengan baca, minta dengan hati. Lepas tu kita jangan baca doa, mohon doa, jangan baca doa. Hati tu yang connect dengan Allah. Ya Allah, Kau Maha Pemurah ya Allah, Kau Maha melihat akan keadaanku ya Allah, Kau mengetahui apa ada dalam hatiku ya Allah, keresahan, kebimbangan, tapi Engkau Maha memberi ya Allah, Kau yang Maha memberi ketenangan ya Allah. Kita tengok lepas tu apa dia punya, kita akan rasa perasaan kita tu bila Allah dah, kita dah kaitkan, hubungkan dengan Allah dari hati kita tu. Walaupun kita punya masalah tu yang besar tu taklah selesai, tapi dia akan memberi satu ketenangan kan. Lepas tu ada doa Nabi, qaddarallahu wa masya'a fa'al. Di antaranya doa-doa tu, aku redha ya Allah, inilah daripada-Mu ya Allah, Kau yang lebih mengetahui. Kita kan sentiasa cari Allah, Allah yang kita besarkan tu Allah, bukan tak dapat kita nak ngamuk-ngamuk, tak dapat kita nak itu. Mana itu semua akan diruntun kepada kita ke arah lain. Dan apabila kita lari daripada peringatan Allah yang tadilah, kita akan rasa sempit, susah, nak komplain je. Depan mata kita semua tak baik je, dia akan datang benda-benda tu yang akan merosakkan hati kita, merosakkan dalaman kita, dengki dan sebagainya tu, marah, kecewa, malas, semua tu akan datang.
kan, bila kita ikut jalan yang sebaliknya tu. Tapi kalau kita ambil jalan yang Allah tunjukkan, kita akan rasa Allah bimbing kita tu. Kita akan rasa syukur jalan keluar yang Allah akan bagikan. Kita akan rasa tak sangka-sangka ada jalan kan. Kalau hari ni kita dah umur 50-an ni, adakah pernah kita biar macam itu je, satu-satunya Allah solvekan? Maknanya kita sedar atau tidak je. Maka kalau kita cenderung kepada sedar akidah tadi kan, pegangan kita kan sentiasa syukur, ya Allah, terima kasih Allah, terima kasih Allah. Hati kita akan boleh mengeluarkan air mata setiap kali kita rasa bersyukur pada Allah. Kalau kita melakukan salah, kita akan tiap-tiap hari itu, ya Allah, ampunkan dosaku, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Dia bukan hanya sekadar di mulut, tapi di hati itu. Ada tak connection hati kita tu? Sebab tu bila kita baca Al-Quran, dia rahmat membaca Al-Quran ni, di antaranya membaca itu sendiri ada nilai keampunan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita melakukan ibadah, baca Quran itu ibadah, bila niatnya kerana Allah, dan Allah ganjarkan dia yang sangat luar biasa. Yang Nabi kata, aku tak kata alif lam mim tu satu huruf kan. Alif harfun, lam harfun, mim harfun. Setiap huruf tu dibalas dengan 10 kali kebaikan. Baca Al-Quran, zikir Al-Quran ni memang dia yang terbesar daripada antara zikir-zikir lain. Bila kita baca tu, hati kita intact dengan sebab tu bacalah dengan kita. Bermula kita belajar, kita baca. Membaca itu pun kita dah memelihara ketakziman kalamullah tu, kataan Allah. Dan dalam masa sama kita memahami. Tak payahlah kita fikir nak faham macam mana, buat dulu, dan insya-Allah Allah akan mudahkan pemahaman agama tu apabila kita melakukan dengan niat untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dia yang perkara ilmu yang kita kena kukuhkan ialah tentang akidah tadi kan. Akidah, pegangan kita tu, akidah ni a belief system lah. Hari ni orang kata belief system, sistem kepercayaan yang membina, mendorong kita melangkah ke hadapan. Baik. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian ni membuka kita punya mindset kita, mindset juga, supaya kita jelas kenapa kita membaca Al-Quran, kenapa kita wajib membaca Al-Quran, kenapa kita kena membaca, dan baca tu kena bertajwid kan. Kadang-kadang orang persoalkan, tak baca tajwid tak boleh ke kan? Kalau kita ada keimanan, iman yang kita belajar Quran tu sebab ada keimanan, kita percaya, yakin ini adalah kata-kata Allah, mana mungkin kita akan suka-suka hati kita buat bacaan dia. Kita akan belajar kerana dia adalah kalamullah yang terbesar, yang subhanallah. Selain daripada Al-Quran itu ijaz, mujizat yang melemahkan manusia. Al-Quran ni sesuatu perkataan itu melemahkan kita maksudnya kita akan sedar kita ni hamba, hanya kita harapkan pada Allah kan. Hari ni orang kata nak keajaiban dan sebagainya. Al-Quran tu penuh dengan keajaiban. Kita baca dia kan, ya Allah, hati kita tu kan subhanallah kan, mesti ampunkan dosa kita. Jadi kita kena belajar benda tu. Bila kita ikat dengan keimanan, baru kita akan rasa nak belajar baca Al-Quran ni. Kita tidak akan memberi beribu satu alasan. Kita akan dekati dia, sebab kita akan rasa, ya Allah, Al-Quran ni apa ada dalam ni, walaupun setebal itu saja, 604 muka surat, tapi subhanallah,
Dia adalah mukjizat, kan? Yang hari ni Allah kata Allah selalu cabar manusia. Okay, kalau kau terror sangat, kau kata kau betul, Allah suruh dia buat satu ayat saja. Buatlah ayat yang pendek kan, surah Al-Kawthar tu, cuba buat. Takkan mampu manusia nak mencipta satu ayat pun. Walaupun mereka cuba-cuba nak buat, tak boleh. Sebab dalam ayat tu ada rahmat, perkataannya, ada kepercayaan dalamnya. Kan dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mungkin manusia boleh membuatnya. Dan Allah kata pun tak mungkin. Allah cabar mereka. Engkau ada kepakaran. Kepakaran tu pun Allah bagi. Kan? Buatlah. Ada yang cuba buat kan ayat apa tentang apa ada kan. Jadi yang itu yang saya nak supaya kita ada kesedaran tentang Al-Quran. Kenapa begitu penting kita menghidupkan benda ni. Bateri pun dah nak habis. Jadi saya rasa sekadar itu saja. Kita jumpa lagi insya-Allah dalam pertemuan belajar seterusnya. So bagi siapa yang berminat nak dapatkan dalam beg kuning tu, silakan lah. Tengok dalam beg kuning tu ada kita kongsikan tentang cara teknik ataupun pembelajaran Al-Quran yang terkini dengan teknologi yang Allah berikan ni, macam ni kita manfaatkan dia supaya ia menjadi satu amal soleh kita, dan kita yakini keimanan kita tu, kerana yang nak bagi kita, nak memandaikan kita, nak bagi kita hidayah ilmu ni Allah SWT, serah pada Allah. Jadi kita ikhtiar, mudah-mudahan dengannya Allah memberi kita kemudahan dalam proses kita mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu saja. Terima kasih banyak yang join, yang berikan komen, dan kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.